Assalamualaikum, nama saya Anissa binti Mia Hadi Razi dan nombor pelajar saya 2020650976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Abdul Ghani. Nombor kad pelajar saya ialah 2020870678. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Ayuni binti Ahmad dan nombor pelajar saya 2020823868. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang diberikan dalam tugasan 1 adalah peranan ibadah dalam melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Oleh itu, sebelum saya pergi lebih mendalam lagi dalam peranan ibadah dalam melahirkan manusia yang berakhlak mulia, saya akan menerangkan konsep ibadah itu sendiri. Jadi, yang pertama sekali, apakah maksud ibadah? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala haruslah cakna tentang maksud ibadah. Seperti orang kata, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita ingin beribadah jika kita tidak mendalami maksud ibadah itu? Oleh hal yang demikian, boleh lihat di sebelah saya, dari sudut bahasa, ibadah membawa maksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dari sudut istilah membawa maksud semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat ibadah ini dapat dilaksanakan dengan mudah. Sudah pasti perkataan dan perbuatan yang disukai Allah lah merupakan perkara yang membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Misalnya, menuntut ilmu juga dianggap sebagai ibadah, tetapi haruslah disertai dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, masih lagi dalam konsep ibadah di mana kita perlu mengetahui tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita diciptakan semata-mata untuk bekerja atau semata-mata untuk hidup di atas dunia ini atau untuk kita memakmurkan bumi ini? Oleh itu, kita perlu berbalik kepada Al-Quran di mana tujuan utama manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan ciptaan manusia ini ada dinyatakan di surah Az-Zuriyat ayat ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang membawa maksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi, tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada era teknologi canggih ini, ramai manusia tidak kira muda atau sudah tua telah lalai di bawah arus kemodenan. Lagi-lagi, lalai dalam menunaikan ibadah solat. Tetapi, malang sekali ada di antara kita masih keliru dan salah anggap bahawa ibadah hanyalah solat, zakat dan puasa. Allah tidak memerlukan ibadah kita untuk kepentingannya, tetapi ibadah ini adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh itu, ibadah di dalam Islam ini amat luas dari segala aspek kegiatan manusia, tetapi perlulah berdasarkan dengan rasa ikhlas untuk mencapai redha Allah. Islam tidak membataskan ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja, malah seluruh kehidupan manusia adalah amal ibadah dan persediaan bekalan akhirat sebelum para mukmin kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari pembalasan nanti. Dalam pembentukan akhlak menurut Islam itu sendiri adalah ibadah yang kuat dan ikhlas. Oleh yang demikian, secara tidak langsung, ibadah dapat memupuk akhlak manusia menjadi mulia. Justru, akhlak saling berkait rapat dengan konsep ibadah di mana akhlak juga merangkumi ruang lingkup yang luas seperti hubungan dengan Allah,
hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan haiwan. Ahlak ini merujuk kepada situasi jiwa yang akan lahir daripada tingkah laku tanpa perlu berfikir. Selain itu, ahlak juga merujuk kepada terbentuknya situasi jiwa yang dibina oleh seseorang melalui adat, kebiasaan dan disiplin diri. Sebagai contohnya, kita dapat lihat jika seseorang itu menjadikan ibadah seperti solat fardu atau bersedekah sebagai adat kebiasaan, ia dapat mendisiplinkan diri kerana kita mendidik diri untuk menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, apakah akhlak yang boleh dicontohi? Akhlak yang tinggi dan agung ada dinyatakan di dalam surah Al-Qalam ayat keempat yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dapat dilihat amalan ibadah baginda Nabi Muhammad SAW begitu mulia. Oleh itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala disarankan agar memantapkan iman, akhlak dan jiwa mereka dengan mencontohi amalan ibadah baginda Rasulullah. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan dan balasan baik di hari akhirat. Serta ia pula menyebutkan dan mengingat Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Justru peranan ibadah dalam melahirkan manusia berakhlak mulia amat memberi impak hingga disarankan untuk mencontohi amal ibadah baginda Rasulullah. Baik, di dalam pembentangan saya akan menerangkan mengenai 5 perkara, iaitu jenis-jenis ibadah, prinsip-prinsip ibadah, apakah tindakan untuk memenuhi syarat-syarat beribadah, ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah dan juga ciri-ciri ibadah yang ditolak oleh Allah. Baik, di sini saya ingin menerangkan ibadah mempunyai 2 jenis, iaitu ibadah khusus yang dikenali sebagai mahdah dan juga ibadah umum yang dikenali sebagai ghairul madah. Seperti mana yang kita semua tahu, ibadah terbahagi kepada 2, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Baik, untuk ibadah khusus merupakan perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat dan juga menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ibadah khusus juga berbentuk praktik yang mana merupakan perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Hadis sahih Bukhari. Seterusnya ialah ibadah umum. Ibadah umum membawa makna segala amalan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini tidak ditentukan syarat tetapi diserahkan kepada manusia itu sendiri. Sebagai contoh, bersedekah, mendirikan rumah tangga, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Ibadah ini bersifat mutlak yang mana boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan dilaksanakan dengan betul. Berzikir juga termasuk dalam ibadah umum yang dilakukan di mana sahaja selagi pelaksanaannya tidak ada nas yang mengharamkannya. Baik, untuk prinsip ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala yang dipandu di atas landasan yang kukuh ialah niat beribadah kerana Allah Subhanahu Taala. Hal ini demikian kerana kita sebagai umat Islam ditakrifkan sebagai hamba yang hanya mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Taala. Niat merupakan neraca batin
Dan sesungguhnya tiada amalan yang diterima melainkan jika diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis juga ada meriwayatkan bahawa sesungguhnya setiap amalan itu disertakan dengan niat. Jika baik niat seseorang itu, maka baiklah amalnya. Sebagai contoh, berniat beribadah seperti menunaikan solat dengan khusyuk semata-mata kerana Allah SWT. Seterusnya, ikhlas hanya kepada Allah SWT. Kita melakukan ibadah dengan niat agar mendapat pujian daripada Allah, agar mendapat pujian daripada orang lain itu merupakan perbuatan yang tidak ikhlas dalam beribadat. Di samping itu, bersih daripada melakukan perbuatan yang syirik yang mana dapat memesongkan akhlak. Oleh itu, kita haruslah mengerjakan amalan dengan ikhlas terhadap Allah SWT serta tidak menyekutukannya. Akhir sekali adalah ibadah itu mudah dan meringankan. Dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, iaitu Allah tidak akan membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mereka akan mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat seksa daripada keburukan yang dilakukan. Setiap ibadah yang dikerjakan itu sangat mudah dan kitalah yang mempersulitkannya. Maka kita haruslah bersyukur kerana mendapat bimbingan daripada Rasulullah SAW dan melaksanakan ibadah dengan baik dan betul. Baik, antara tindakan kita untuk memenuhi syarat beribadah ialah bekerja untuk mencari rezeki dengan berniat untuk menanggung kehidupan keluarga serta diri sendiri yang mana merupakan tuntutan yang wajib. Seterusnya, kita haruslah mengesahkan pekerjaan kita itu halal dan sah. Seperti bertani, menternak atau bekerja di kilang yang hasilnya tidak bertentangan dengan syariat, seperti bekerja di kilang roti, minyak dan bukan kilang yang menghasilkan arak. Tindakan seterusnya ialah dengan mencari ilmu dan belajar. Pertama, kita haruslah berniat kerana ingin menunaikan perintah Allah dan bukan untuk mendapat darjat yang tinggi atau pujian semata. Kedua, perkara yang dipelajari haruslah sesuai dengan syariat Islam serta bermanfaat, seperti ilmu hukum Islam, perubatan, ilmu alam dan sebagainya. Dengan ilmu yang ada, kita haruslah diniatkan untuk berbakti kepada masyarakat. Selain itu, dengan berdakwah. Pertama, niat haruslah istiqamah untuk berjuang membela agama, bangsa dan tanah air dan benar-benar menegakkan agama Allah. Seterusnya, ketika kita melakukan perjuangan itu, kita tidak boleh melakukan kezaliman, menindas orang yang lemah serta memfitnah. Setelah berjaya dalam perjuangan, kita haruslah lebih meninggikan syiar Islam dan mengukuhkan syariat Islam. Antara ciri ibadah yang diterima oleh Allah SWT ialah hubul ibadah, iaitu tingkah laku seorang mukallaf yang sangat senang dalam beribadah dan dalam situasi keadaan apapun. Namun, mereka merasa rugi jika ada waktu-waktu yang terluang tidak diisi dengan beribadat kepada Allah SWT. Sebagai contoh, dengan berzikir kepada Allah SWT, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka mengagumi kebesaran Allah SWT. Hal ini demikian jelas dapat membentuk akhlak yang mulia dan baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Seterusnya, dengan selalu berdoa dan mengharapkan keredaan serta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasakan tidak puas untuk berdoa walaupun permintaannya masih belum dikabulkan. Serta sentiasa memohon kemaafan dan keampunan daripada Allah.
Di samping itu, mudah merasa menangis dalam melakukan ibadah. Menangis dalam beribadah merupakan wujud penyesalan diri atas dosa yang telah dilakukan, sedih, takut perbuatan dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah dengan sentiasa bersyukur. Qanaah, iaitu sentiasa bersyukur, merupakan ciri-ciri amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kepasrahannya yang bersungguh. Antara ciri ibadah yang ditolak oleh Allah ialah pertama, memakan harta yang haram. Memakan harta haram sama sahaja seperti menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita. Daging yang haram itu di akhirat kelak akan dibakar dengan api neraka. Kesannya, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT kerana makan makanan yang tidak halal. Oleh itu, kita haruslah mendapatkan sumber yang benar dahulu sebelum menerimanya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, ibadah yang disertai dengan makan makanan yang haram sama sahaja seperti mendirikan bangunan di atas pasir. Seterusnya ialah menderhaka kepada kedua orang tua. Ibu bapa merupakan insan yang mulia yang telah membesarkan kita dari kecil hingga dewasa yang perlu kita hormati. Namun, jika sampai melukai hati mereka, maka dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terbatal. Kita sewajarnya menjaga perasaan mereka agar kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ja'far mengatakan bahawa barang siapa yang memandang ibu bapa dengan pandangan kesal, maka solatnya tidak diterima. Na'udzubillah. Selain itu, meringankan ibadah seperti solat dengan sering menunda-nundakan waktu solat tersebut, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan meringankan ibadah sama seperti kita menyepelekan ibadah. Akhir sekali adalah takabur. Takabur sama seperti bersifat sombong. Takabur sama saja dengan melakukan ibadah dengan niat semata-mata untuk Allah atau kerana Allah ataupun kerana lain kecuali Allah. Jangan pernah kita bersifat takabur kerana sejatinya semua di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dibandingkan dengan diri kita, hanyalah seperti debu yang tidak bererti dan tidak bernilai sedikit pun. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terdapat banyak perbezaan konsep ibadah menurut pandangan Islam dan pandangan Barat yang dapat kita lihat pada masa kini. Tetapi saya hanya menekankan kepada 3 perbezaan ini, antaranya cara pemakaian, tempat beribadah dan cara beribadah. Bertitik tolak pada hal ini, bukan ini sahaja perbezaan konsep ibadah antara Islam dan Barat, namun terdapat banyak perbezaan yang dapat kita kaji dalam laman sesawang. Justru, sebagai orang Islam, kita mestilah cakna akan hal perbezaan ini agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya Barat yang akan membawa kepada perkara negatif. Pada slide yang seterusnya, saya akan menerangkan setiap perbezaan konsep ibadah antara pandangan Barat dan Islam lebih lanjut lagi dan agar mudah difahami. Pertama sekali ialah kita dapat lihat dengan jelas tentang konsep ibadah antara Islam dan Barat dengan cara pemakaian mereka tersendiri. Dalam Islam, amat menekankan tentang aurat ini malah mewajibkan semua umatnya, lelaki mahupun wanita, mestilah menutup aurat, lebih-lebih lagi dalam melakukan ibadah. Menurut kitab Fiqh dan Perundangan Islam karangan Dr. Wahabah Al-Zuhaili, salah satu syarat menutup aurat bagi kaum wanita ialah hendaklah dengan kain yang tebal dan tidak jarang agar tidak menampakkan anggota badan di sebalik kain tersebut dan tidak menimbulkan fitnah daripada orang sekeliling. Jika kain yang dipakai semasa beribadah ialah nipis dan jarang, maka ibadahnya tidak sah kerana tidak menutup aurat dengan sempurna. Tidak lupa juga kepada kaum lelaki,
mereka hendaklah menutup aurat dari pusat hingga lutut semasa melakukan ibadah. Bahkan amat diharuskan untuk menutup juga bahagian tubuh badan mereka. Semua pakaian yang dipakai semasa beribadah hendaklah diyakini bersih dari najis agar ibadah tersebut sah di sisi Allah. Sehubungan dengan itu, bagi Barat pula mereka bertentangan dengan Islam. Mereka mengamalkan budaya liberalism yang ingin kebebasan dan bersikap terbuka. Disebabkan budaya Barat ini merupakan kebudayaan orang-orang Eropah, maka saya mengambil contoh kepada agama Kristian. Apabila mereka ke gereja, mereka tidak menetapkan pakaian yang sesuai, malah berpakaian tidak mengikut syarat seperti berpakaian seksi. Misalnya, dalam kitab Bible sudah nyatakan syarat-syarat berpakaian, tetapi mereka mengendahkannya. Di sini kita dapat lihat banyak perbezaan antara Islam dan Barat dari segi cara pemakaian. Seterusnya ialah tempat beribadah. Dalam Islam tidak menekankan tempat beribadah, malah umat Islam boleh menunaikan ibadah di mana jua mereka berada, tetapi mestilah diyakini bersih dari najis dan menghadap kiblat. Dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa sabda Rasulullah SAW, aku iaitu Rasulullah SAW diberikan 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelum aku, iaitu antaranya dijadikan kepada aku bumi sebagai tempat sujud dan tanahnya untuk bersuci. Oleh itu, di mana sahaja seseorang itu mendapati waktu solat, maka hendaklah dia mendirikan solat. Riwayat Al-Bukhari. Oleh disebabkan itu, Islam ini dikatakan sebagai agama yang mudah, malah meringankan lagi umat mereka dalam melaksanakan ibadah. Walau bagaimana sekalipun, ada 2 tempat yang dilarang untuk menunaikan ibadah, ialah di perkuburan dan tandas. Bagi Barat pula ialah dikatakan berbeza dengan agama Islam. Seperti yang saya telah nyatakan dalam slide yang sebelumnya, saya akan mengambil contoh budaya orang Barat ini adalah orang Kristian. Bagi penganut Kristian, mereka hanya boleh bersembahyang di gereja mereka sahaja. Menara gereja ini bukan hanya menempatkan penganut mereka sembahyang, malah dijadikan juga sebagai tempat aktiviti mereka di mana yang memberi manfaat kepada penganutnya. Sebagai contoh, ahli Parlimen Baram Anyingau berkata salah satu aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti kekeluargaan seperti program Hari Keluarga. Namun, mereka juga tidak menekankan kesucian di tempat ibadah mereka, tidak seperti agama Islam sangat menekankan tentang kesucian di tempat ibadah. Pendek kata, orang Barat hanya memandang enteng tentang tempat ibadah mereka dengan tidak menjaga kesucian dan melakukan upacara. Tidak seperti Islam yang sangat cakna tentang tempat ibadah mereka walau di mana jua mereka berada. Akhir sekali, perbezaan yang dapat kita lihat ialah cara beribadah. Apabila bercakap tentang cara beribadah ini, mestilah sewajarnya berbeza antara Islam dan Barat. Apa yang dimaksudkan dengan perbezaan ialah Islam mewajibkan umatnya melakukan ibadah dalam kehidupan seharian seperti yang dapat kita lihat ialah menunaikan solat fardu. Solat fardu ini adalah solat yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu yang tertentu. Malah, dalam rukun Islam juga telah menyatakan perkara ini. Namun begitu, jika salah satu solat fardu ini tertinggal, seseorang itu mestilah mengkodokkan balik solat ini agar kehidupan ini lebih diberkati oleh Allah. Dalam nada yang berbeza, jika mereka gagal untuk menunaikan atau mengulangi solat fardu ini, mereka akan menerima balasan di akhirat kelak. Justru, apabila seseorang itu bermusafir, mereka juga diberikan dan diharuskan untuk menjamakkan atau mengkasarkan solat fardu mereka. Dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa sesungguhnya Allah suka dilaksanakan rukhsah, iaitu keringanan yang diberikan olehnya seperti Allah membenci dilakukan maksiat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ringkasnya, Islam ini amat meringankan beban umat jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan. Berbalik pula kepada budaya Barat di mana saya akan mengambil contoh agama Kristian. Pelbagai cara sembahyang yang dilakukan oleh penganut Kristian di mana terjadinya sembahyang
secara spontan ataupun dibaca secara sepenuhnya daripada teks seperti kitab sembahyang umum, iaitu Book of Common Prayer Anglican. Bahkan juga kebiasaannya, penganut Kristian akan menyanyi di dalam gereja yang dipanggil sebagai nyanyian pembukaan. Tambahan lagi, doa Bapa Kami merupakan salah satu daripada cara beribadah mereka. Doa Bapa Kami merupakan model untuk sembahyang puji-pujian, pengakuan dan permohonan dalam agama Kristian. Doa ini diucapkan dan dilontarkan secara bersama-sama bagi mereka yang hadir ketika itu. Namun begitu, mereka hanya sembahyang di gereja hanya seminggu sekali, iaitu cuma pada hari Ahad. Cukup menarik juga kerana hari Ahad ini merupakan sesuatu perayaan yang menjadi peringatan tentang pesanan Yesus. Setelah dibandingkan dengan konsep ibadah menurut pandangan Islam dan Barat, sungguh berbeza di mana penganut Kristian ini hanya menganggap sembahyang ini tidak menunjukkan perkara wajib bagi mereka. Sebagai menggulung hujah, kita dapat simpulkan bahawa Islam merupakan agama yang indah dan yang terpaling penting sekali ialah diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Damaikan mati ini.